Kenapa ada bunga raya? Kenapa ada jalur gemilang? Aku muskil. Aku muskil tentang perbezaan mengenai dua gambar ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Hari Kebangsaan kepada anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. 31 Ogos 2021, sama juga dengan 31 Ogos 1957 hari ini, kita sama-sama menyambut Hari Kebangsaan. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Saya harap anda semua sihat-sihat, sejahtera. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai satu mata pelajaran yang bagi saya sangat-sangat menarik, iaitu pendidikan seni visual. Kalau anda boleh lihat di sini, kita ada pelbagai karya hasil seni yang telah dipamerkan. Dan tentunya itulah apa yang kita akan belajar hari ini. Tetapi sebelum itu, agak-agaknya lah, siapakah gerangan guru yang akan bersama Irfan hari ini? Jom kita berkenan dengan beliau. Assalamualaikum Cikgu, selamat datang. Waalaikumsalam dan selamat datang. Cikgu Fazli ya? Ya, saya. Okey Cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita kenalkan diri Cikgu dan penonton di rumah? Silakan. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Cikgu Fazli bin Abdul Rahim. Saya mengajar di Sekolah SMK Jerantut Pahang. Jerantut Pahang, ya, Cikgu. Jerantut. Cikgu ada bawa macam ikan patin ke tak ada? Tak ada. Tak pesan. Tak pesan apa, nanti saya pesan ya Cikgu. Okey. Baik. Saya nak tanya Cikgu lah, berapa tahun pengalaman Cikgu mengajar subjek ni, mata pelajaran ni Cikgu? Okey, saya sudah mengajar selama 12 tahun. 12 tahun 12 tahun. Okey, maknanya Cikgu orang cakap dah seorang pakar lah dalam bidang ni. Tak juga. Tak juga. Cikgu rendah diri, zuhud orangnya. Okey Cikgu, sebelum kita teruskan, Irfan nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Tutup di atas bahagian atas hidung dan juga di bawah dagu. Dan kalau tiada bekalan air, sumber air, jangan lupa untuk gunakan gel pemasmi kuman sekiranya anda telah memegang pelbagai barangan. Dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Lagi jauh, lagi bagus. Jangan bagi peluang kepada coronavirus untuk mendekati diri kita. Baik, untuk kita teruskan hari ini Cikgu, tadi kan Irfan kan ada sedikit persoalan tadi Cikgu. Waktu awal-awal tadi Irfan kata kenapa ada perbezaan antara dua gambar tadi tu Cikgu? Oh, gambar jalur gemilang dan juga gambar bunga raya tadi tu ya. Kita pergi sana boleh Cikgu? Okey, boleh. Kita saksikan apakah perbezaan antara dua ni. Saya tahu ini jalur gemilang namanya, ini bunga raya. Okey. Jadi kenapa ada perbezaan dan apakah perbezaan ni Cikgu? Ifan nampak perbezaan Nampak Cikgu. Okey, bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dua tajuk dalam tingkatan 1, iaitu tajuk harmoni dan juga tajuk kontra. Okey, kalau Ifan nampak gambar ini, di sini adalah berkaitan dengan harmoni ya. Harmoni. Okey, dan di sini adalah berkaitan dengan kontra. Okey, apa yang cikgu cakap tadi, kenapa ini dipanggil harmoni dan juga kenapa ini dipanggil kontra? Okey, ini harmoni daripada segi rupa, bentuk dan juga warna. Okey. Kalau kita lihat Cikgu, kelopak bunga raya ini adalah bentuk yang sama. Ya, bentuk yang sama, tapi dia kita panggil harmoni sebab dia bersusun dengan sama rata dan juga seimbang. Baik. Itu kita panggil prinsip harmoni. Seimbang. Dan juga di sini berkaitan dengan kontra, juga salah satu tajuk yang kita akan belajar nanti. Okey, di sini kalau kita nampak di sini adalah kontra daripada segi warna dan juga rupa. Contohnya rupa bulan dan juga bintang. Dan juga warna kontra daripada segi warna biru dan juga merah. Itu kita panggil kontra. Maknanya Cikgu, kontra ni bukan saja dari segi warna, dari segi bentuk juga kita boleh bagi kontra. Betul. Okey, itu antara perbezaan dua. Tadi sudah terjawablah persoalan saya tadi. Perbezaannya adalah ini adalah gambar harmoni dan ini merupakan gambar kontra. Ya, betul Ifan. Okey, baik. Cikgu, saya nak tanya Cikgu dari segi standard pembelajaran kita hari ini, apakah ia Cikgu? Okey, untuk hari ini standard pembelajaran kita pada hari ini, okey, kita akan ada 4 standard pembelajaran, iaitu satu adalah mendefinisi tajuk harmoni dan kontra. Nombor 2, kita mencirikan harmoni dan juga kontra dari segi alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga dalam karya seni. Okey, nombor 3, kita menyatakan fungsi kontra dan harmoni, dan juga last sekali kita
Dan last sekali kita fungsi, ciri, teknik penghasilan. Teknik penghasilan. Sorry, tak lupa. Teknik penghasilan ya. Okey, itu antara apa yang kita cuba capai hari ini ya. Dan bersempena dengan Hari Kebangsaan kita hari ini, Cikgu, saya ingin mengingat kepada anda semua untuk sentiasa kibarkan jalur gemilang di mana jua anda berada. Kalau macam itu, Cikgu, kita berehat seketika boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini di Mahir Direct TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Mahir Direct TV KPM. Hari ini kita sedang mempelajari mengenai pendidikan seni visual. Baiklah, okey, Cikgu Fazila bersedia, Cikgu. Tadi kita ada cakap yang hari ini kita akan fokuskan kepada prinsip harmoni juga kontra, betul? Ya, betul. Jadi Cikgu, mulakanlah. Okey, hari ini kita akan belajar tentang harmoni dan juga kontra. Okey, kita pergi dulu ke definisi harmoni ya. Baik. Okey, harmoni ialah maksudnya adalah penyatuan objek ataupun elemen-elemen yang sama daripada segi bentuk, rupa, garisan, jalinan dan warna. Baik. Okey, harmoni ini dapat mewujudkan rasa keselesaan, keindahan, ketenangan harmoni. Betul. Dari segi perkataan itu sendiri pun menunjukkan satu suasana yang selesa. Ya, betul. Sebab dia punya term dia adalah penyatuan. Penyatuan unsur. Baik. So dia lebih kepada keselesaan, ketenangan, kedamaian. Itu yang dikatakan dengan harmoni. Okey, lepas itu kita akan pergi ke ciri-ciri harmoni. Kita akan belajar satu-satu yang berkaitan dengan ciri harmoni. Okey, kita pergi ke ciri harmoni yang pertama. Baik. Okey, kalau kita tengok pada gambar ini, okey, Ifan nampak gambar ni? Nampak juga gambar bunga. Okey, gambar ini adalah berkaitan dengan harmoni daripada segi warna, bentuk dan juga jalinan. Bentuk dan juga jalinan. Kalau kita tengok ni warna purple. Betul. Dan juga daun dia warna hijau. Ini dapat menimbulkan rasa kesenangan dan juga rasa ketenangan. Betul. Kalau kita lihat gambar ni juga rasa macam indahnya bunga-bunga itu. Betul, ya betul. Okey, ciri kita yang kedua adalah penyatuan dua unsur seni. Dua unsur seni. Kalau kamu nampak di sini, kalau anak murid nampak di sini, okey, gambar rama-rama dan juga bunga. Rama-rama dan juga bunga. Okey, kalau kita nampak di sini, rama-rama mesti akan ada hubung kait dengan bunga. Betul. Itu kita panggil dua penyatuan unsur seni. Baik. Walaupun bentuknya tak sama, Cikgu. Ya, walaupun bentuk tak sama. Tapi kita ada hubung kait ini, kita panggil juga harmoni. Panggil juga harmoni. Rama-rama dan juga bunga. Sebab kalau kita lihat dari segi orang kata konsepnya bunga dan rama-rama tidak boleh berpisah lah. Ya betul lah. Sebab itu kita jadikan ni satu prinsip harmoni. Betul. Okey. Yang ketiga, Cikgu, gambar apa yang lagi tu? Yang ketiga, kalau kamu nampak, kalau anak murid nampak gambar ini adalah gambar bangunan. Betul. Kalau kita nampak daripada bahasa seni, ia berkaitan dengan keseimbangan. Bangunan yang seimbang dan juga penggunaan warna. Kalau kita nampak bangunan ni dan juga warna dia ada kesinambungan. Betul. Dan kalau kita lihat dari segi pintu tu pun, Cikgu macam cakap tadi, ia ada unsur-unsur seimbang, keseimbangan. Okey, itu pun merupakan salah satu prinsip seni, prinsip harmoni ya. Okey. Lepas itu prinsip harmoni daripada segi susunan perabot. Okey, susunan perabot, kalau nampak ini susunan kursi dan meja ni, dia nampak tersusun kan. Ini akan menampakkan kesan harmoni ya. Walaupun kerusi dan meja itu bukan warna yang sama, Cikgu. Bukan, tapi sebab dia susun macam ni, dia nampak harmoni. Dia tak nampak macam kita nampak serabut kan. Okey. Okey, itu adalah ciri-ciri harmoni. Baik. Okey. Cikgu, saya ada soalan untuk Cikgu. Ya, kenapa? Kalau kelopak bunga tu kita tak susun secara seimbang, Cikgu, adakah ia masih dianggap sebagai satu prinsip harmoni atau bagaimana? Kelopak bunga tak seimbang, itu kita tak boleh panggil harmoni lah. Sebab daripada seginya kelopak bunga tu mestilah seimbang. Harus seimbang. Harus seimbang. Boleh Kalau nampak tak, kesan harmoni. jadi kontra ke, Cikgu? Kontra lah. Dia jadi ganjil. Jadi ganjil. Baik, Cikgu. So jadi itu adalah untuk harmoni. Ya, betul. Itu yang berkaitan dengan tajuk harmoni ya. Okey, lepas itu kita pergi ke fungsi harmoni. Baik, silakan, Cikgu. Okey, fungsi harmoni, okey.
Gambar apa pula cikgu nak buat keluar tu? Okey. Okey, sekejap. Itu tunggu sekejap. Apakah gambar yang cikgu nak tunjukkan kepada kita mengenai prinsip harmoni? Pula gambar ni. Okey. Kalau kita lihat sendiri cikgu, adakah warna penggenap itu boleh dianggap sebagai warna harmoni? Warna penggenap. Warna penggenap kita tak boleh anggap sebagai warna harmoni sebab warna penggenap tu adalah warna bertentangan. Warna bertentangan. Warna bertentangan itu maksudnya warna yang berlawanan. Okey. Contohnya putih lawannya hitam. So tak boleh lah. Maknanya itu adalah warna yang kontra. Ya betul lah. Okey. Kalau merah lawannya putih tak boleh. Baik. Tapi kalau merah dengan warna merah jambu boleh lah. Dia kalau warna harmoni ni dia macam warna sejuk, warna hijau, biru. Okey, apa tadi kita pergi ke fungsi harmoni. Okey, kalau kita tengok pada gambar ini, gambar pada karya cetakan benam ini adalah fungsi yang berkaitan dengan gabungan hal benda yang sama yang berkaitan. Okey. Kalau kita tengok gambar ukiran ni, kita akan nampak gambar burung dan juga gambar pokok. Gambar pokok. Itu maksudnya benda yang berkaitan. Harmoni daripada segi benda gabungan benda yang berkaitan. Inilah burung yang tadi Ifan berpantun tadi tu. Betul. Singgap di atas dahan katanya. Okey, dari segi apa cikgu tadi? Daripada segi gabungan hal benda yang berkaitan. Hal benda yang berkaitan. Contohnya burung dan juga pokok ni. Pokok lah. Dia macam tadilah penyatuan dua unsur rama-rama dan dengan juga bunga. Okey. Baik. Okey, lepas itu kita pergi ke fungsi yang seterusnya iaitu mewujudkan seimbangan gabungan motif, warna dan susunan gubahan. Kalau kita tengok gambar tekad ni kan. Ifan tahu tak ini adalah tekad? Tekad cikgu, ya, betul. Tekad. Kalau kita tengok ni gambar dia ada warna gold. Ada warna maroon. Emas, warna merah. So kalau kita nampak di sini adalah keseimbangan daripada segi warna. Dari segi warna. Okey. Warna gold dan juga warna maroon ni dia macam masuk kan. Macam masuk seimbang lah Seimbang, kan. Dan dari segi bentuknya cikgu, itu bentuk apa cikgu? Bunga Mana? ke? Ini adalah bunga tekad. Jadi kalau kita nak jadikan ini sebagai satu prinsip harmoni, adakah bunga dia tu boleh berbeza atau kena sama juga? Kalau boleh seelok-eloknya biarlah seimbang. Biarlah seimbang. Seimbang. Okay. Sebabnya samalah. Ya betul. Okey, baik. Itu untuk fungsi yang seterusnya. Ya. Ada lagi fungsi-fungsi untuk harmoni cikgu? Tak ada dah. Okey, lepas tu kita pergi ke teknik penghasilan harmoni. Teknik penghasilan harmoni. Okey, yang pertama cikgu, macam mana kita nak hasilkan? Teknik penghasilan harmoni kalau kita tengok pada gambar ini. Okey, kalau Ifan tengok ini adalah teknik penghasilan harmoni daripada segi susunan tipografi. Susunan tipografi tipografi dan juga dia punya ilustrasi dia. Kalau kita tengoknya tipografinya ada phenotoplastik. So dia punya ilustrasinya pun berkaitan dengan tulisan tu. Okey, sebab tu ada botol-botol. Ya, betul. Betul? Faham tak? Faham cikgu. Okey, lepas Tapi itu dari segi warna cikgu, bagi saya kalau saya nampak kat situ warnanya berbeza cikgu. Jadi dekat mana kita boleh nampakkan prinsip keharmonian? Prinsip keharmonian ni adalah daripada susunan huruf dan juga warna background tu, warna latar belakang warna biru tu. Warna biru tu. Okey, yang bunga yang ikan ini menunjukkan penegasan lah. Penegasan. Okey. Baik cikgu. Itu adalah nombor satu daripada susunan huruf. Okey, lepas itu kita pergi ke susunan unsur dalam keadaan seimbang. Seimbang, okey. Cikgu, kalau kita nampak gambar rama-rama ni, dia seimbang. Kiri dan kanan dia seimbang. Sebab corak rama-rama ni memang sama lah ya, kan cikgu? Betul. Itu akan menunjukkan harmoni lah. Daripada segi warna, daripada keseimbangan dia sama. Harmoni. Walaupun dekat sini kita boleh lihat ada gabungan warna cikgu. Ada warna hitam, warna kuning, warna biru dan juga warna merah. Tetapi disebabkan bentuknya dan rupanya seimbang, jadi itu kita boleh menampakkan satu prinsip keharmonian lah. Ya, betul. Betul cikgu. Okey. Lepas itu daripada susunan rupa dan bentuk yang menghala ke satu arah. Menghala itu juga ke satu arah. Ini kalau kita tengok ini adalah ukiran. Kalau kita fahami, kalau konsep ukiran ini dia akan mengukir dalam satu hala sahaja. Satu hala sahaja. Maknanya dia akan menuju kepada satu tujuan lah. Ya, betul. Dia tidak je nampak, dia tak nampak serabut lah sebenarnya. Itu maksudnya susunan rupa dan bentuk yang menghala ke satu arah. Memang semua ukiran macam tu cikgu? Memang menghala ke satu arah sahaja? Ya, betul. Okey, kita sudah selesai dengan tajuk harmoni. Baik. Kita pergi pula ke tajuk seterusnya iaitu tajuk kontra. Okey. Kontra ni kalau kita faham dari segi maksudnya adalah perkara yang berlawanan ataupun berbeza ataupun bercanggah. Bercanggah. Okey. Jadi cikgu mungkin boleh ceritakan sedikit dari segi penjelasannya. Okey, kontra ni kalau kita nak tahu, kalau kita tengok daripada alam sekeliling, memang benda ni memang dah ada. Contohnya kalau gemuk lawannya
Kurus. Kalau hitam lawannya Putih. putih. Kalau tinggi rendah. rendah. Okey. Itu maksudnya kontra ya. Baik. Maksudnya kontra di sini adalah sifat berlawanan antara satu sama lain. Ataupun yang bercanggah lah orang cakap. Okey, itu dari segi orang kata fahaman biasa. Dari segi seni pula, pendidikan seni visual bahasa ni macam Okey, mana? daripada segi daripada dalam bahasa seni, kontra ini membawa maksud unsur seni yang digunakan secara bertentangan antara satu sama lain yang akan menghasilkan kesan ataupun impak dalam sesuatu gubahan. Impak atau gubahan Atau kesan lah, maksudnya kesan. Macam kita buat karya tu, kita akan letak unsur kontra, kita akan nampak kesan dia tu. Okey. Apa akan terjadi pada karya kita tu. Kalau tak nampak kesan tu bukan kontra lah maksudnya. Bukan. Okey, itu mungkin jadi harmoni juga. Jadi harmoni. Ataupun kesatuan. Kesatuan. Baik cikgu. Okey, kita pergi ke ciri-ciri kontra daripada segi alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga pada dalam karya seni visual. Okey, kalau alam sekitar macam mana cikgu? Macam mana? Kalau untuk alam sekitar punya, Alam semula jadi. Alam semula jadi. Okey, kalau kita tengok pada alam semula jadi, contohnya kita ambil gambar ini. Okey. Okey, kalau Ifan nampak gambar ini kan. Kalau Ifan nampak gambar ini, apa yang Ifan nampak kontra di sini? Okey, kalau Ifan lihat dekat sini, kalau Ifan teliti kat sini, okey, Ifan tahu ini salah satu watak dalam cerita kartun yang sangat-sangat popular. Okey. Dan kalau kita melihat sini dari segi kontranya, dari segi dia punya garisan cikgu. Betul, Ifan pandai. Okey, Ifan pandai. Ini adalah kontra daripada segi garisan ya. Okey, kalau anak murid nampak gambar kuda belang ni, setiap garisan pada badan kuda belang ni adalah berlainan. Berlainan, dia tak betul. sama besar dan tak sama kecil. Ada yang panjang, ada yang kecil. Betul. Ada yang pendek, kan? So di sini kita akan nampak kontra daripada segi garisan. Okey. Baik. Okey, lepas itu kalau satu lagi ialah kontra daripada segi warna. Okey, kalau kita nampak pada sini warna merah jamu ni lagi menonjol daripada warna hijau. Betul cikgu. Itu maksudnya kita nampak kontra tu daripada segi warna. Okey. Dan kita juga ada warna kuning dekat bahagian bunga tu cikgu. So sebab itulah bunga ni dia berwarna-warni untuk menarik perhatian orang. Baik. Sebab itulah orang cikgu cakap tadi, kalau kita gunakan prinsip kontra ni, dia akan memwujudkan satu impak kepada penonton ataupun pemilihatnya. Jadi kalau tengok bunga tu, okey, bunga ni cantik sebab warnanya warna-warni. Ya, betul. Kan? So menarik perhatian orang lah. Menarik perhatian orang, betul. Okey, lepas itu kontra daripada segi bentuk. Bentuk. Okey. Kalau Ifan tengok di sini ada bentuk cawan dan juga bentuk mak. Betul. Okey, berlainan bentuk ya. Okey, ada yang kecil, ada yang besar sikit. Ya, betul. Sebab itulah kita panggil dia berbeza daripada bentuk. Segi bentuk. Sebab kalau kita lihat dari segi warna tak ada beza, betul tak ada beza. Sebab warna kuning. Tapi dari segi bentuknya memang ada perbezaan dekat situ. Jadi itulah prinsip kontra yang kita lihat dekat gambar. Okey, betul. Ifan betul. Okey, lepas itu kalau kita tengok pula kontra ini berkaitan dengan saiz. 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 Ada kecil, ada besar walaupun bentuk yang sama. Bentuk yang sama, warna yang sama. Warna yang sama tapi dia punya saiz dia adalah berbeza. Kontra daripada segi saiz. Okey, saiz, bentuk. Okey, lagi cikgu? Okey, lepas apa itu lagi? Kontra daripada segi jalinan. Jalinan. Tahu tak jalinan tu apa, Ifan? Tahu cikgu, ini yang kita lihat dekat sini. Jalinan ni adalah merupakan salah satu unsur seni. Unsur seni. Dulu kita dah belajar tentang rupa, bentuk, warna, jalinan dan juga garisan. Betul. Okey, ini adalah anyaman cikgu. Kontra daripada segi jalinan. Jalinan. Okey. Dia berbeza-beza dia punya jalinan dia tu. Baik. Okey. Ini apa cikgu? Kita melihat ni gambar apa cikgu? Ini saya rasa bakul ni. Bakul rotan. Bakul rotan. Okey. Susah tak cikgu kalau kita nak buat bakul rotan secara jalinan berbeza ni cikgu? Senang je kalau kita dah ada motif dia, senang je sebenarnya nak buat. Untuk cikgu senanglah, bagi saya susah. Okey cikgu. Lepas itu kita pergi ke fungsi kontra. Fungsi kontra. Okey, kalau dekat Ifan tu, cuba saya. Ifan tunjukkan dekat saya apa yang ada dekat Ifan. Yang ni ke cikgu? Ya. Okey, saya tunjukkan kepada kamera dulu. Baik. Gambar. Gambar ni saya rasa kita semua pernah nampak cikgu. Okey, tadi Ifan tanya saya kan, saya tanya Ifan pula. Okey, alamak kena tanya pula. Kenapa warna itu berwarna merah? Warna merah cikgu? Sebab apa warna merah? Okey, warna merah sebab untuk memberi penegasan cikgu. Okey. Penegasan kalau kita lihat di jalan-jalan raya cikgu, gambar kita boleh lihat simbol ni untuk menghentikan kereta. Betul. Okey, anak murid sebab apa warna ini diwarnakan dengan warna merah? Sebab salah satunya adalah untuk menarik perhatian. Menarik perhatian. Okey, ini adalah simbol berhenti. Betul. Okey, penggunaan di sini kita boleh nampak dia punya kontra daripada segi warna. Warna. Okey, seterusnya Ifan. Okey, kena tanya cikgu lah.
Apa lagi cikgu contoh-contoh simbol yang kita boleh jumpa dekat jalan raya? yang Contohnya berkaitan? kalau kita tengok Irfan tengok selalunya warna yang dekat di tepi jalan ada warna merah dan juga warna kuning dan juga warna biru. Betul, Sebab apa tiga warna ini selalu diletakkan di tepi jalan? Saya rasa untuk memberi macam cakap tadi untuk memberi perhatian untuk mendapatkan perhatian untuk menarik kepada perhatian pengguna ya. jalan raya betul cikgu. Okey, untuk gambar seterusnya Inilah gambar yang kedua. Itu adalah kontra daripada segi penegasan. Itu adalah hasil kerja Syed Ahmad Jamal. Okey, kalau kamu nampak gambar tu, kalau anak murid nampak gambar tu, di tengah-tengah itu menimbulkan penegasan. Kenapa tiba-tiba ada bentuk piramid dekat sini? Ya betul. Sebab apa? Sebab apa dia wujudkan piramid tu di tengah? Sebab apa cikgu? Salah satunya adalah untuk menimbulkan penegasan. Maksudnya kalau kita tengok karya catatan tu, kita takkan ada rasa boring ataupun takkan rasa bosan ya. Okey, dan kalau Irfan sendiri pun sebagai orang yang pertama melihat karya ni, dia akan menimbulkan banyak tanya-tanya kepada Irfan. Kenapa ada bentuk piramid dekat sini? Apa motif dia? Apa yang pelukis cuba sampaikan? Maksud lain itu adalah piramid itu merupakan titik fokus. Titik fokus. Maksudnya kalau orang tengok, orang akan fokuskan pada piramid itu dulu. Itu adalah fungsi kontra sebenarnya. Baik, kalau cikgu cakap tadi, kalau kita lihat fungsi kontra ini untuk memberikan satu penegasan yang spesifik kepada orang yang melihat karya tersebutlah. Baik, cikgu Irfan nak tanya cikgu, dalam prospek kerjaya cikgu bidang pekerjaan apakah yang banyak menggunakan prinsip kontra ni cikgu? Okey, kalau prinsip kontra ni yang banyak gunakan konsep kontra ni adalah preka grafik lah. Okey, preka grafik. Kalau daripada bidang seni, preka grafik lah, sebab preka grafik ni dia akan mementingkan ciri-ciri kontra lah. Maksudnya kalau dia nak buat logo, dia nak buat simbol, nak buat papan tanda, nak buat papan jalan, dia akan utamakan prinsip kontra dulu. Prinsip kontra sebab apa? dulu. Sebab adalah untuk menarik perhatian pelanggan. Pelanggan. Macam contohnya kalau kita buat logo logo tu mesti ada satu orang cakap wow. Betul. Menunjukkan satu orang kata perasaan yang menakjubkan cikgu kan. Kalau ada prinsip-prinsip kontra yang telah ditonjolkan oleh kita preka grafik. Okey cikgu. Terima kasih banyak untuk segmen kedua untuk sekarang ini. Dan apa kata kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Baik, kita kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Okey, sebelum kita teruskan, Irfan nak kat sini tunjukkan kepada anda semua cara untuk kita patuh kepada SOP. Dekat sini kita ada gel pemasmi kuman. Irfan pakai terlebih dahulu. Terpercik pula. Jadi cikgu silakan. Okey. Terima kasih Irfan. Dan untuk segmen ketiga ini, tadi kita dah cerita mengenai prinsip kontra, prinsip harmoni, dan hari ini untuk segmen ketiga kita akan bincangkan dari segi teknik quilling cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar teknik quilling, iaitu salah satu dalam ekspresi seni dalam tajuk harmoni. Harmoni. Tajuk harmoni. Jadi quilling ni apa sebenarnya cikgu? Okey, quilling ni sebenarnya adalah berkaitan dengan gulungan kertas. Gulungan kertas. Gulungan kertas. Dia tak sama dengan teknik catatan dan juga lukisan sebab teknik quilling ni kita cuma menggunakan kertas je untuk menghasilkan kita punya karya. Baik, kita akan gulung-gulung kertas tu lah. Ya, betul lah Irfan. Okey, jadi cikgu dari segi barang-barang kat depan kita ni apa ke cikgu? Okey, untuk bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas warna. Kertas warna, okey. Kertas A4 warna. Lepas tu kita perlukan gam. Ada gam dekat sini. Gam. Cikgu, untuk gam ni boleh tak kita nak pakai gam yang jenis lain? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Asalkan benda tu melekat je. Benda tu melekat. Okey, baik. Lepas tu kita perlukan gunting. Gunting. Ataupun pisau. Ataupun pisau. Ada pisau kat sini. Kita perlukan batang lidi sate. Batang lidi sate. Okey, batang lidi sate ni dia punya kegunaan dia adalah untuk kita nak buat starting gulungan. Starting gulungan. Permulaan untuk gulungan tu lah. Okey. Lepas tu kita perlukan pembaris panjang. Pembaris panjang, okey. Dan juga mounting board. Mounting board kat sini. Mounting board ni untuk kita hasilkan frame gambar kita. Baik. Dan juga last sekali adalah papan pelapik. Papan pelapik. Papan pelapik ni untuk kita aktiviti memotong. Okey, ini apa cikgu?
Yang bulat ni? Ini yang bulat ni adalah pembaris juga. Okey. Tapi kita nak gunakan dia punya yang bulat ni je. Untuk apa cikgu? Okey, untuk yang ni kita gunakan untuk kita buat saiz. Saiz, okey, saiz bulatan kertas kita ya, tu betul. lah. Kalau kita nak buat kelopak bunga tu besar, kita guna saiz yang besar. Okey. Kalau nak guna kelopak kecil, kita guna saiz yang kecil. Baik, nanti cikgu akan ajar kita. Nanti saya akan tunjuk. Okey. Jadi cikgu, ni kat depan kita ni, apa ni? Okey, Ni, ini warna-warni ni. ini adalah kertas ya, kertas A4 berwarna yang sudah saya potong. Okey, rajin cikgu. Okey. Nanti hasil kertas A4 tu akan jadi macam ni lah. Okey, kita akan guna setengah inci Saiznya? setengah inci. Okey. Dan untuk hari ini kita akan gunakan pelbagai warna lah. Pelbagai warna. Okey, untuk hari ini untuk hari ini saya dah bagikan Irfan akan guna warna panas. Warna panas. Itu warna apa cikgu? Warna panas ni adalah contohnya macam warna oranye, merah dan kuning lah. Okey. Warna panas, dan saya akan guna warna sejuk. Warna sejuk ni warna hijau, warna biru. Okey. Itu adalah warna-warna sejuk. So di sini kita boleh relate, kita boleh hubung kait antara tajuk harmoni daripada segi warna. Daripada segi warna. Baik, Irfan, cikgu. boleh kita mulakan? Silakan cikgu. Okey, mula-mula apa sekali langkahnya pertama? Okey, mula sekali kita perlu potong motif board ini untuk kita jadikan frame gambar dulu. Frame gambar. Jadi kita nak ada buat lubang dekat sini. Ya betul. Macam Buat mana? lubang. Okey. So kita boleh potong. Okey, kepada anak murid, terpulang kepada kamu macam mana kamu nak buat dia punya frame dia tu, sama ada nak buat kecil ataupun besar. Baik. Okey, sekarang ni kita mula potong dulu. Potong dulu. Irfan tak ada lakaran lagi, tapi tak apa cikgu. Saya tengok cikgu buat dulu. Okey. Bagus cikgu. Untuk kepada anak murid yang berada di rumah, jangan lupa untuk jaga keselamatan diri. Ya, Dapatkan betul. pengawasan daripada ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa terlebih dahulu semasa untuk menggunakan pisau ataupun gunting. Okey, saya tak nak ada di kalangan anda yang menonton tercedera pula. Okey. Jadi cikgu tengah buat frame cikgu Ya betul. Frame gambar ataupun bingkai gambar. Jadi untuk hari ini cikgu pakai saiz yang sederhana lah. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Betul. Okey. Kena berhati-hatilah ya. Betul, sebab pisau ni kan tajam cikgu kan. Ya betul. Kadang orang cakap pisau ni berhantu pun ada juga. Kalau salah pegang nanti kan kita cedera pula. Okey. Okey. So cikgu dah siap potong. Okey, ini adalah kita punya bingkai gambar yang sudah siap dipotong. Okey, mungkin cikgu boleh bagi dekat saya yang ni, saya nak tekapkan. Boleh. Okey, baik. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya kita akan ambil kertas. Okey, kertas kita akan potong. Okey. Macam mana kita nak tahu selain daripada kita tidak menggunakan pensel, kita akan ambil tengah ni Okey, tengah ini adalah berukuran setengah inci. Setengah inci, baik. So kita akan buat kertas macam ni dalam setengah inci. Okey, saya akan potong. Baik cikgu, silakan. Okey. Okey, cikgu potong tu ikut kepada saiz pembaris. Kalau pembaris tu macam besar ke kecil ke? Macam mana? Kita kena ukur sendirilah. Ya, kena ukur sendiri. Tapi seelok-eloknya janganlah terlalu besar sangat. Jangan terlalu besar sangat Dan ukuran yang sebaiknya dalam setengah inci macam itulah. Okey. Ada tak kaedah yang macam kita boleh potong banyak-banyak sekaligus cikgu? Ke memang potong satu-satu macam boleh, tu? boleh. Ada juga. Ada juga caranya. Kadang-kadang kan kita ni kadang tak cukup masa kan. Banyak benda nak buat. Kita nak buat laju-laju cikgu. Betul. Tapi untuk hari ini cikgu tunjukkan cara yang paling orang kata apa? Paling konvensional lah untuk kita potong. Tanpa menggunakan pensel. Tanpa menggunakan pensel, nampak tak? Okey. Itulah cikgu cuba ceritakan kepada kita cara memotong kertas untuk kegunaan kita sebentar lagi. Okey. Okey, apabila kita sudah potong, okey, kita akan gunakan batang lidi ni. Batang lidi tadi. Okey, batang lidi ni sebelum tu cikgu dah belah dua Dia akan jadi macam ni. Okey. Dia akan jadi penyepit. Okey, penyepit. Lepas tu kita akan ambil kertas yang kita sudah potong tadi, kita akan letak di dalam penyepit ni. Baik, kita bagian tengah cikgu Ya. Okey. Lepas tu barulah kita akan gulung. Kita gulungkan saja. Gulung je. Okey. Okey, nampak? Baik cikgu. Ya. Okey, ada belahan kat sini yang kita masukkan, kita gulung. Sampai habis ke cikgu? Ya, sampai Okey, habis. saya gulung sebentar. Okey, biasalah cikgu pertama kali kan. Okey, kita gulung. Dan kalau dari segi saiz
orang kata apa, batang ni kan cikgu kan, lidi ni kan, batang lidi ni, boleh tak kita pakai yang besar sedikit? Boleh, tapi kalau kita guna yang besar sikit, nanti dia akan jadi lubang terlalu besar di tengah tu. Okey. Kalau boleh kita elakkanlah lubang di tengah tu. Okey cikgu, dah siap? Okey, dia dah siap. Okey, kita gunakan pembaris ni, pembaris bulat ni. Pembaris bulat ni. Okey, di sini kita ikutlah Irfan nak guna mana satu. Okey. Macam saiz untuk kelopak bunga Irfan tu, Irfan pilihlah. Irfan pilih yang sederhana lah cikgu. Okey. Jadi Irfan masukkan letak je di dalam tu. Letak je dan naikkan sedikit kan. Betul. Okey, macam ni. Okey, lepas tu dia dah jadi macam longgar sikit, dia tidak terlalu ketat sangat. Okey. Kita ambil gam. Ambil gam. Kita gam lah. Okey, kita gam di bahagian hujung tu lah cikgu Ya. So kita nak sambungkan. Baik. Tegam sedikit. Okey. Baik, macam cerita tadi kalau dari segi gam ni kita tak kisahlah gam apa pun kan. Janji melekat. Janji melekat. Asal melekat sudah. Asal melekat sudah. Okey, bila dah jadi bulat macam ni, okey. Okey, kita akan picit di bahagian hujung tu untuk dijadikan kelopak Picit di bahagian hujung. Okey. Okey, dia akan jadi macam ni. Macam ni cikgu Ya betul, pandai Ivan. Okey, dah jadi dah. Okey, jadi. So bolehlah kita buat banyak untuk kita jadikan bunga. Proses ni memang makan masa lah cikgu betul kan. Okay. So kalau nak buat bunga ni kecil-kecil kan. Jadi bila kat sini kalau kita lihat kan, saya rasa ada dalam beratus gulungan yang kita boleh hasilkan hari ni. Ya betul. Tapi untuk proses seterusnya cikgu kita nak buat apa Boleh lagi? tak Irfan bagi saya siapa yang mati buat tu frame? Okey, boleh cikgu. Okey, silakan. Cikgu punya. Okey, ini frame yang sudah siap. Okey. Ini yang sudah saya siap daripada rumah. Okey. Sekarang ni kita nak buat Apa, bunga. cikgu? Kita buat bunga. Nak buat Irfan bunga? belum? Oh, kejap cikgu Tak apa, Irfan guna terleka. yang ni. Irfan guna yang ni. Cikgu ada lagi yang lain? Tak apa, bagi saya tu. Okey, baik. Terima Biar saya kasih, potong. cikgu. Okey. Okey, Irfan cuba buat bunga dulu, saya nak tengok. Baik, cikgu saya alihkan sedikit cikgu Okey. Irfan ambil lah yang Irfan punya tu warna yang panas mana tu. yang kita tak sini. Sebelah-sebelah lah cikgu. Boleh. Kalau kita lihat dalam ni ada dua warna yang berbeza tau. Okey, dekat sini kita ada warna sejuk, ada warna biru, warna hijau, dan Irfan punya ada warna panas. Kita ada warna oranye dan juga warna kuning. Warna hitam pun ada dekat sini. Warna merah pun ada. Okey. Jadi ni cikgu punya, ni Irfan punya. Baik. Okey. Jadi kita akan gunakan gulungan yang dah siap ni untuk kita buat apa cikgu? Bunga? Bunga. Bingkai bunga. Bingkai bunga. Okey. Baik cikgu, sementara cikgu tengah siap ni, saya nak tanya cikgu sikit soalan lah. Dari segi sejarah cikgu, quilling ni datang dari mana cikgu? Okey, sejarah quilling Okey, quilling ni merupakan seni yang tak berapa nak popular sangatlah. Tak berapa nak popular dengan sangat, okey. catan dan juga lukisan. Okey, quilling ni sebenarnya dah wujud pada abad ke-17. Abad lama juga dah. Mungkin Soalan tambahan kepada jawapan cikgu tadi tu. Macam kenapa karya quilling tidak sehebat karya-karya catan dan juga lukisan yang lain? Okey, sebab apa ya? Sebabnya catan dan juga lukisan pada abad tu dia mempunyai fungsi tertentu. Okey, kalau catan dan juga lukisan tu dia dihasilkan oleh pengkarya tu untuk menyampaikan maksud tertentu. Okey, contohnya untuk propaganda, untuk keagamaan, untuk selalunya macam catan ni orang-orang tertentu saja yang boleh orang buat. tertentu sahaja. Golongan bangsawan, golongan diraja. Maknanya kalau waktu ketika itu golongan-golongan biasa ni tak mampulah untuk menghasilkan karya sebegitu. Jadi mereka akan pergi untuk melakukan quilling ke macam mana cikgu? Tak juga, sebab je quilling ni dia start pada zaman berasal daripada France dan juga Itali. Okey. Cikgu, untuk kita gam ni dekat bahagian mana cikgu? Bahagian bawah Bahagian bawah. Bahagian bawah. Okey, baik. Kita gamkan terlebih dahulu. Okey, kita gam dulu. Okey, saya akan buat kelopak bunga. Okey. Dan untuk siapkan satu kelopak bunga tu ada berapa gulungan yang kita perlukan cikgu? Terpulah, kalau Irfan nak letak 4 boleh, nak buat 5 pun boleh. Okay, kalau cikgu nak letak berapa? Saya buat 5 lah. Buat 5 lah, baru cantik kan? Macam bunga raya. Sesuai lah dengan bunga raya kita tu, ada 5 kelopak. Dan sedikit info tambahan kepada anda semua, 5 kelopak bunga raya itu melambangkan 5 prinsip rukun negara. Okey. Jadi sama-sama kita naikkan semangat patriotik dalam diri bersempena dengan Hari Kebangsaan hari ini. Okey. Kita letak dulu bunga-bunga. Okey. Tadi Ivan. Kita letak dulu cikgu Ya. Okey. Susah sikit nak melekat cikgu. Cikgu dah lekat Lekat juga. Lekat juga. Okey, tak apa, Irfan cuba lagi. Cuma kali ini gam tak membantu. Dia memerlukan sedikit kesabaran lah cikgu kan. Okey, dia kecil sikit. Kecil sikit. Okey, baik.
Dari segi kelopak bunga cikgu ni, saiz dia kena sama ke ataupun kena lain? Sebab kita ini adalah bawah tajuk harmoni, so kena samalah. Kena samalah, barulah sama. seimbang, Ya, betul barulah tak? seimbang. Okey cikgu. Selain frame gambar ataupun bingkai gambar yang kita buat hari ini, apa lagi yang boleh pelajar-pelajar buat ataupun anak murid buat menggunakan teknik quilling cikgu? Okey, selain pada frame gambar ni, anak murid juga boleh buat bekas pensel, iaitu yang saya buat itu. Bekas Ni yang pensel. cikgu. Bekas pensel. Okey, boleh kita lihat. Oh, kat jatuh. sini. Oh, minta maaf. Okey, bekas Baik. pensel. Kalau kita lihat di sini menggunakan gulungan-gulungan kertas dan juga menggunakan warna panas cikgu. Ya, Okey, betul. ada warna kuning, warna merah, warna oranye ataupun jingga dekat sini. Ni siapa yang buat cikgu? Itu anak murid saya buat. Anak murid cikgu Ya. buat, cantiknya. Okey. Kalau kita lihat sini, siapa nama dia cikgu? Ingat tak nama yang buat ni? Nama dia saya panggil Uda je kat dia. Uda, okey. Kepada Uda, kalau anda melihat rakaman pada hari ini, okey, kita boleh lihat cantik betul lah apa hasil yang awak dah buat ni menggunakan teknik quilling. Dia kata seminggu juga buat benda tu. Seminggu? Ha. Oh, lamanya cikgu. Sebab dialah, kalau teknik quilling ni ia memerlukan satu ketelitian yang sangat-sangat tinggi. Betul. Okey. Okey, selain daripada bekas pensel, kita juga boleh buatnya gambar tu, sebab tu gambar burung hantu tu. Kalau Okey. Ifan nampak tu. Ni cikgu Burung hantu. burung hantu. Oh, yang ni kalau kita boleh buat perhiasan dalam bilik kan. Boleh. Macam susah je cikgu sebab dia macam ada banyak gulungan. Dia banyak kertas kita pakai. Banyak kertas. Tapi Okey, ni kalau bahagian dah siap tu jadi lawa lah. betul. Okey. Okey, selain tu kalau ikutkan asalnya, sejarah quilling ni, dia buat bekas hadiah sebenarnya. Bekas hadiah. Bekas hadiah. Okey. Macam dulu raja-raja di England, dia jadikan bekas ini sebagai hadiah lah untuk bagi ke orang lain. Okey, faham. Jadi orang kata apa, quilling ni bukan sahaja sebagai hiasan tetapi juga sebagai satu tanda penghargaan lah. Ya, betul lah. Okey, kita boleh bagi hadiah juga. Okey, kita letakkan dekat sini. Baik. Susah sikit cikgu nak melekat dengan gam ni, tak apa, kita corakkan terlebih dahulu cikgu kan. Buat bentuk sikit. Okey. Baik cikgu, selain teknik yang kita gunakan teknik quilling ni cikgu, ada tak teknik lain yang kita guna pakai untuk menghasilkan frame gambar ni cikgu? Saya rasa untuk quilling ni kita guna teknik yang sama je lah. Teknik yang sama, quilling sahaja. Sebab dia quilling kan maksudnya gulungan kertas. Okey. Gulung kertas. Baik. Okey cikgu. Tadi cikgu dah cakapkan selain frame gambar, kita boleh lakukan macam bekas letak pensel kan. Ada tak lagi cikgu bahan-bahan lain? Boleh Contohnya, buat cikgu. Selain daripada frame gambar, bekas pensel, kita juga boleh buat kad ucapan. Kad ucapan boleh ucapan. juga. Lupa kad ucapan. Okey. Ada pelajar saya, ada murid saya juga buat kad ucapan. Yelah cikgu, bersempena contohnya dengan hari ibu ke, hari bapa ataupun kalau nak bagi penghargaan kepada kawan-kawan pun boleh juga gunakan teknik quilling ni Ya, kan. boleh. Jadi maknanya bagi saya rasa teknik quilling ni sangat-sangat membantu untuk meningkatkan daya kreativiti anak-anak murid kita yang belajar teknik ni lah. Okey, baik. Dan yang paling penting sekali kalau kita nak buat hasil bunga dekat sini, kita picit sedikit cikgu Kita picit ujung tu je. Picit ujung, okey, picit hujung dekat sini dan kita gamkan. Okey. Kita akan hasilkan bentuk bunga lah. Okay, Ifan letak gam dekat sini dulu. Okey cikgu, saya nak tanya lah, ada tak lagi cikgu tips yang cikgu boleh bagi macam mana kita nak mahir dalam hasil teknik ni cikgu? Teknik quilling ni. Teknik quilling ni sebenarnya dia jelas saya cakap tadi dia tak sama macam teknik catan dan juga teknik lukisan. Dia mudah aja sebenarnya teknik ini. Dia rajin tak rajin je kita nak guna. Rajin tak rajin. Rajin tak rajin. Kalau macam ni Uda dah gunakan seminggu masa dia untuk siapkan. Jadi kalau nak siapkan frame yang banyak ni ataupun yang penuh ni, mungkin memerlukan masa lagi banyak lah. Tetapi macam cikgu cakap tadi lah, ini semua untuk orang kata apa, kemaslahatan diri sendiri, okey, untuk meningkatkan produktiviti dan juga kesenian dalam diri anda. Jadi jangan lupa ataupun jangan kata takut untuk mencuba kan cikgu. Betul lah. Okey. Jadi Ifan, dah siap satu bunga cikgu. Okey. Satu bunga baru. Baru satu cikgu. Sebab saya tengah kusyuk tengok cikgu buat. Okey, tak apa. Okey. Baik, kita siapkan lagi satu bunga. Kita cuba lagi siapkan. Okey. Baik.
Adakah susunan ni kena rapat-rapat atau tak kisah terpulang pada murid. Terpulang pada murid, terpulang pada Irfan lah, nak buat macam mana pun. Okey. Susunan. Sebab di sini kita dah tekankan harmoni daripada segi warna. Dari segi warna Okey cikgu. So kita boleh nampaklah perbezaan. Irfan guna warna panas, saya guna warna sejuk. Warna sejuk kan. Okey. Okey, baik. Kita letakkan. Dan kalau untuk kita buat bentuk bunga ni memang susunan dia kena bentuk bunga lah. Macam kena ada corak dia, kena rapat-rapatkan sedikit. Irfan boleh juga gabung fauna, boleh buat rama-rama. Oh, boleh buat rama-rama juga? Boleh. Wow, okey. Itu kita dah boleh kategorikan sebagai penyatuan dua unsur. Penyatuan dua unsur macam dalam gambar tadi kan? Rama-rama dan harmoni bunga tadi. Okey. So dia ada hubung kait, ada related antara tajuk yang kita buat ni. Di mana kita menggabungkan dua unsur berbeza ya, flora dan juga fauna. Okey. Flora tak dekat sini. Okey, cikgu dah siapkan berapa bunga? 3 dah cikgu. Baru 3. Baru 3. Nampak tak? Macam cikgu cakap tadi, benda ni memang kita perlukan banyak masa dan ketelitian, tapi tak apa. Kita cuba sebaik mungkin lah cikgu ya. Ya. Okey. Irfan dah siap 2 lah. Cikgu boleh tak kita tunjukkan hasil yang okey. Kita nampak magic sikitlah. Silap mata sikit okey. Silakan cikgu. Untuk tunjukkan hasilnya. Hasil yang sudah saya siap. Itu dia hasilnya. Okey. Irfan pun boleh tunjuk, Irfan punya dah siap. Okey cikgu, saya tunjukkan. Ini adalah hasil gabungan yang kita buat tadi. Okey. Nampak cantik tak? Cantik kan? Boleh cikgu ceritakan sikit dari segi motif? Okey, di sini kalau Irfan nampak, kalau nampak di sini saya menggunakan warna sejuk. Okey. Confirm lah warna sejuk, warna biru, warna hijau warna sejuk. Lepas tu di sini daripada motif pula saya guna motif flora lah. Motif flora. Motif flora. Okey. Lepas tu kalau nampak dia adalah satu hala. Pergerakan satu hala. Sebab dia macam ukiran juga ke cikgu? Dia adalah pergerakan satu hala. Sebab kita nak relatekan dengan harmoni kan. So di sini saya buat motif ni, dia pergerakan dia adalah satu hala. Pergerakan satu hala. Okey. Kalau cikgu boleh lihat, cikgu boleh komen sedikitlah mengenai Irfan punya hasil ni tadi. Irfan buat bunga raya dia. Bunga raya cikgu. Yelah hari ni kan hari kebangsaan. Okey. Okey, kalau tengok yang Irfan buat ni, dia walaupun warna panas, warna yang sangat striking, tapi dia masih lagi mengekalkan sifat harmoni. Sifat harmoni. Sebab apa? Sebabnya daripada susunan warna tu. Susunan warna. Okey. Peletakan warna kat situ kan, susun atur dia mewujudkan satu kedamaian, ketenangan yang kita boleh lihat. Walaupun warna panas tapi dia masih lagi nampak tenteram, damai kan, selesa. Okey, kalau Irfan rasa kalau kita ada banyak masa lagi cikgu, Irfan akan siapkanlah. Boleh. Okay. Tapi sementara kita siapkan bingkai ni, apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Irfan Syamir dan juga Cikgu Fazli di Mahir Didik TV KPM. Tadi di segmen kedua kita dah belajar mengenai prinsip harmoni dan kontra. Di segmen ketiga pula kita belajar mengenai teknik quilling dan tentunya di segmen terakhir ini kita akan ceritakan mengenai rumusan tentang apa yang telah kita ceritakan kepada penonton di rumah. Cikgu, jadi apakah rumusannya? Okey, rumusan ni, cuba kalau kita tengok kenapa kontra dan juga harmoni ini disatukan. Kenapa disatukan? Sebab apa disatukan? Sebabnya harmoni ini adalah berkaitan dengan penyatuan unsur, manakala kontra ini adalah bercanggah. Percanggahan. Penyatuan dan juga percanggahan. Penyanggahan. So ada persamaan di situ. Kalau harmoni ini dia akan, kalau kita tengok pada karya, dia akan lebih tenteram, selesa kan. Betul. Kalau macam kontra ni dia akan berfokus dan juga untuk menarik perhatian. Menarik perhatian. Boleh cikgu tunjukkan tak kita punya hasil ini kita yang sudah buat tadi nampak. Atas sikit cikgu. Baik. Ini hasil yang saya buat tadi.
Okey. Kalau kita tengok di sini, ini adalah harmoni daripada segi warna. Dari segi warna. Daripada segi warna dan juga susunan corak yang sehala. Yang sehala. Okey, kalau Ifan pula, cuba tunjuk. Sini cikgu Okey. Okey. Dekat sini kita boleh nampaklah dari segi warnanya warna panas, kita ada warna kuning, warna merah, warna jingga, dan inilah lukisan yang melengkapkan kita punya karya ni. Ya, Okey. Baik. Okey cikgu, apa lagi cikgu karya yang cikgu nak tunjukkan? Okey, ini adalah hasil antara kontra dan juga harmoni. Kalau kita tengok di sini ada untuk ekspresi seni. Ekspresi seni, okey. Untuk harmoni kita buat teknik quilling. Untuk tajuk kontra kita akan buat anyaman. Okay, di sini saya hubung kait dua, tajuk harmoni dan juga kontra. Baik. Okey, Ifan selalu tanya saya. Okey, saya nak tanya Ifan pula. Nak tanya saya pula. Okey, tak apa cikgu. Boleh silakan. Kalau Ifan nampak gambar ni. Okey, kalau daripada segi kontra Okey. Daripada segi kontra ni kalau Ifan tengok pada anyaman ni, apa yang Ifan nampak kontra di sini? Baik, kalau benda yang kontra yang Ifan nampak dekat sini adalah dari segi warna ni cikgu. Okey. Dekat sini kita ada warna biru dan juga warna kuning. Okey. Betul tak cikgu? Betul. So, betul. Okey. Daripada situ kita dah nampak dia punya kontra dia, kita dah nampak dia punya motif dia tu macam mana. Lepas tu daripada segi harmoninya pula kita nampak daripada segi pengulangan motif. Motif. Dia gunakan motif yang sama, Kira-kira yang bentuknya berulang kan cikgu? Okey, kalau kita tengok pada segi harmoninya pula, pada frame ni kita guna warna panas dan juga pergerakan yang sehala. Baik. Okey. Dekat sini cikgu dah gabung jalinkan dari segi anyaman, orang kata apa, teknik kontra dan juga harmoni serta teknik quilling yang ada di bingkai gambar tersebut lah. Okey cikgu. Apa lagi cikgu? Boleh cikgu ceritakan tak sedikit mengenai karya-karya dekat depan kita ni? Okey, kalau anak murid nampak di hadapan ni, inilah hasil kerja anak-anak murid saya yang berada di sekolah SMK Jerantut. Okey, ini adalah hasil kerja murid tingkatan 1. Murid tingkatan 1? Murid tingkatan 1. Saya tengok dulu cikgu Tingkatan 1 hasilkan macam ni Ya, betul. Wah, saya memang salut lah. Sebab kalau kita lihat dekat sini, bagi saya ini memerlukan satu orang kata apa, kepakaran yang sangat menakjubkan. Ya, betul. Sebab mereka masih berumur 13 tahun dan berjaya menyiapkan karya yang sebegini rupa. Okey, mungkin cikgu berceritakan dari segi satu saya ambil satu Okey, apakah yang cuba disampaikan melalui karya quilling ni? Okey, kalau kita nampak di situ, kalau daripada unsur seni, daripada prinsip seni, dia adalah gabungan dua unsur. Baik. Iaitu flora Okey, di situ dia hubung kait dengan warna Warna. nampak tu. Daun warna hijau. Betul. Dan juga bunga yang berwarna-warni. Bunga yang berwarna-warni. Kalau nampak juga, nampak dia ada keseimbangan. Okey. Perasan tak dia seimbang kedudukan bunga tu? Seimbang cikgu. Okey, kalau kita lihat kat sini kan, kalau kita letak satu garis tengah, okey, ini macam satu refleksi cikgu. Betul. Okey, mana kita ada dua bahagian yang sama saiznya dan sama bentuknya. Okay, dua di sini, dua di sini. Ya, betul. Dan satu di tengah tu. Satu di tengah sebagai tanda untuk keseimbangan tersebut lah. Okey, baik. Mungkin satu lagi cikgu. Mungkin kita satu lagi kita ambil hasil kerja murid ni. Okey, kalau Ifan nampak ni dia buat fauna dan juga flora Okey, fauna ni adalah apa Ifan? Ikan cikgu? Ikan ke? Ke naga ke? Saya pun tak pasti. Ini adalah gambar naga Naga, ikan gambar naga. Dia hubung kait juga dengan flora dan juga alam semula jadi itu ada matahari dekat atas tu. Ini kita panggil penyatuan dua unsur lah. Penyatuan dua unsur. Dia tak buatnya rama-rama dan bunga sebab ni pelajar lelaki ni. Pelajar lelaki, okey. Jadi dicuba orang kata apa kan, siapkan satu konsep yang sangat bagi saya yang menarik di mana ada unsur naga yang ataupun haiwan mitos lah kan cikgu kan. Digabungkan pula dengan matahari dan juga tumbuhan-tumbuhan, jadi memang sangat lengkap lah. Kalau macam ni cikgu bagi A tak cikgu? Ini memang saya bagi A+ ni. A+. Okey. Sebab budak tingkatan 1 buat benda ni. Betul, 13 tahun dah boleh siapkan. Saya ni belum tentu lagi boleh buat benda yang sama. Okey. Baik, adalah dari segi tips ke, sedikit tips dari cikgu terakhir? Saya rasa murid patutlah mencuba karya ni sebab dia adalah merupakan satu karya yang menarik. Yang menarik. Sebabnya
kalau ingat seni jangan ingat melukis saja. Ingat seni jangan ingat melukis saja. Dia macam-macam bentuk hasil karya boleh kita buat. Betul tu cikgu. Tak semestinya kita melukis. Yang paling penting jangan takut untuk mencuba. Ya, betul lah. Beranikan diri untuk mencuba pelbagai perkara yang baru. Terima kasih Cikgu Fazli kerana bersama kami di Mahir hari ini. Kita dah belajar dari segi prinsip kontra, harmoni dan juga teknik quilling bersama dengan Cikgu Fazli. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan apa yang diajarkan dapat memanfaatkan kepada penonton yang menyaksikan di rumah. Jumpa lagi. Bye-bye. Kita kibarkan jalur gemilang, Cikgu. Okey, boleh. Terima kasih. Jumpa lagi.